Buletin Didik 10 Januari bersama saya Nualifah Gani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyalurkan bantuan berjumlah RM150,000 kepada Sekolah Kebangsaan Pulau Rusa Kuala Terengganu yang terjejas banjir Disember lalu. Menurut Menterinya Fadlina Siddiq, bantuan itu disegerakan bagi membantu sekolah terbabit membuat kerja-kerja penyelenggaraan sekolah termasuk menggantikan kelengkapan pengajaran dan pembelajaran yang rosak. Hari ini juga saya dah umumkan bahawa bantuan daripada KPM berjumlah RM150,000 untuk sekolah ini bagi membantu proses penyelenggaraan sekolah ini dan bagi memastikan kanak-kanak pelajar kita dapat belajar dengan selamat dan ceria di sekolah ini insya-Allah. Di banyak pengalaman yang kita akan belajar daripada sekolah ini dan Terengganu khususnya berkaitan menyediakan maknanya persiapan sebelum banjir dan pos banjir. Dan kaedah staging ini saya ingat kita boleh sebar luaskan pada negeri-negeri lain yang ada risiko banjir. KPM sebelum ini turut meluluskan bantuan RM50 juta untuk disalurkan kepada sekolah yang terjejas banjir di seluruh negara. Bagaimanapun pihaknya belum menerima laporan bersabit jumlah keseluruhan kerugian akibat bencana itu. Dalam perkembangan lain, KPM turut menjelaskan dakwaan berlaku kenaikan harga makanan di kantin sekolah sehingga membebankan pelajar. Kita masih lagi mengumpul kalau ada yang aduan-aduan yang disifatkan sebagai mengganggu bersama ada memberikan kesan kepada kontraktor kantin dan yang paling penting kepada kanak-kanak dan ibu bapa lah. Jadi kalau ada aduan tu kita minta kemukakanlah. Jelas beliau, KPM sentiasa memantau perkara itu berdasarkan garis panduan yang telah dibuat di antara pengusaha kantin dan sekolah selain memberi pengecualian sewa kepada pengusaha. Garis panduan itu juga turut membabitkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memastikan makanan yang disediakan menepati nutrisi dan diet kepada pelajar khasnya. Status sebagai orang kelainan upaya OKU bukan halangan, malah Persatuan Cerebral Palsy Johor optimis untuk menjana pendapatan sehingga RM100,000 sebulan. Ia hasil kemampuan perantis bengkel persatuan itu dalam menghasilkan pelbagai produk kraf tangan di sebalik kemampuan fizikal mereka yang terhad. Pentadbir Kumpulan Persatuan Cerebral Palsy Johor, Al-Ashraf Zulkifli berkata, selain menghasilkan kraf tangan seperti alas kaki, perantis bengkel vokasional mereka turut mengusahakan tanaman cendawan untuk dijual. Buat masa ini, terdapat 15 perantis bagi bengkel itu yang ditempatkan di Sekolah Pendidikan Khas Kanak-Kanak Spastik Johor di Johor Bahru. Antara projek-projek persatuan yang baru kita mulakan adalah projek tanaman cendawan dan juga rumah hijau lah, di mana semua perantis bengkel ini terlibat dalam menjayakan projek-projek terbaru ini dan kami mensasarkan projek-projek ini untuk menjana pendapatan bagi pihak persatuan lah. Dan sasaran yang kami hendak mencapai adalah lebih kurang RM100,000 sebulan. Persatuan itu ditubuhkan sejak 1967 dan mempunyai 3 bahagian iaitu sekolah, bengkel vokasional dan unit rehabilitasi. Justru pihak persatuan sentiasa mengalu-alukan sokongan orang ramai untuk membeli pelbagai produk yang dihasilkan oleh golongan istimewa. Sementara itu, 2 perantis bengkel vokasional mengakui bangga dengan hasil tangan mereka sendiri. Daripada 2012. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dulu kat mana? Dulu saya masuk bercampur dengan budak normal sampai darjah 6 je. Kat sini belajar apa ni? Belajar. Dapat buat apa waktu ni? Buat alas kaki je. Kaki lain-lain ada banyak. Ada buat lain-lain tak? Manik ke apa ke? Oh, kalau manik orang lain buat. Orang lain buat lah. Semua buat alas kaki je? Alas kaki je. Seronok kat sini? Seronok. Alas kaki ni satu hari dapat berapa? Saya dalam, kalau dalam seminggu dapat siap 2 lah. Sini dah berapa lama dah? 25 years. 25 years. Sini seronok lah suka? Saya sekolah ni 7 tahun sampai sekarang 34 tahun. Waktu tu sekolah belajar?
Kelas atas sampai sini ya. Sampai sini. Yes. Sini selain banyak buat apa je sini? Sini ya. Saya buat alas kaki, ada buat apa, tengok cendawan. Sendawan buat juga. Yes. Seronok lah kat sini dapat banyak. Iyalah. Apa cikgu macam mana sini? Okey cikgu. Okey, semua okey je. Seronok lah. Kira berapa banyak dapat buat ni alas kaki? Satu hari 2 lah. Satu hari dapat 2 lah. Warga Persatuan Terbabit amat gembira menerima rombongan Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ. Ia selaras program Anakku Sayang bertujuan menyerahkan bantuan kewangan. Demi menyerikan halaman kediaman, seorang suri rumah sanggup berbelanja ratusan ribu ringgit untuk menanam bunga nenas atau lebih dikenali sebagai bromeliad. Hasilnya ibarat sebuah taman dengan pelbagai spesies pokok hiasan yang berwarna-warni menghiasi persekitaran rumahnya. Laporannya bersama wartawan Izzati Rizal. Jika sebelum ini pokok keladi menjadi fenomena peminat pokok hiasan, kini beralih kepada bromeliad. Bercakap kepada Buletin TV9, Nur Hafizah Muhammad Khalid, 43 tahun berkata, beliau terjebak untuk memiliki bromeliad selepas melihat perkongsian rakannya di Facebook yang merupakan peminat tanaman yang berasal daripada keluarga nenas ini. Yang sesuai, kalau untuk bromeliad yang rare ya, dia ada juga yang tahan panas. So mungkin boleh start dengan yang tahan panas dulu. Tapi kalau you nak go towards mahal sikit beratus punya collection, you kena ada net. Bila you dah ada net, then you boleh biarkan saja. I know kita orang sekarang ni sangat sibuk dengan kehidupan membesarkan anak semua. So kita tak boleh nak ada something yang boleh take up too much of our time. Tapi kalau kita biar pun tak apa, kita jaga pun tak apa, macam Nur Hafizah berkata berbanding pokok hiasan lain, bromeliad mudah dijaga dan tidak memerlukan siraman setiap hari serta penjagaan yang rapi. Bermula dengan hanya 10 pokok, kini selepas 6 tahun, beliau memiliki lebih 600 koleksi bromeliad yang turut diperolehnya dari luar negara. Hobi terhadap pokok hiasan itu juga mendorong beliau turut membiak dan menjual anak pokok bagi menampung minatnya untuk memiliki tanaman itu yang dikatakan lebih 3,000 spesies di seluruh dunia. Buloh tu I beli I rasa I beli dekat Sungai Buloh masa tu. Rasa sangat mahal untuk 10 pokok tu, hampir 1,000 juga. So rasa macam tak boleh ni, tak boleh, I cannot afford it. So kita cari jalan kita, buat cara kita. So masa tu tak ramai orang ada pokok ni. So banyak sambutan daripada jiran-jiran kat sini juga. Macam akak cuba biak kan, tak berjaya tak biak kat sini? Ya, biak. To tell you the truth, anak-anak yang saya jual 1 bulan pun boleh dapat 400-500 juga duit poket. Mengulas lanjut koleksi pokok nenas hiasan beliau terdiri daripada pelbagai bentuk daun, di mana kebanyakannya bromeliad berwarna terang dan kembang, selain koleksi yang paling mahal mencecah RM1,500. Justru itu tidak hairan kepakaran beliau dalam penanaman bromeliad sering menjadi rujukan peminat sama yang menjadikannya sebagai sifu dalam tanaman ini. Boleh hidup di kawasan batu, kayu dan tanah, tumbuhan jenis epifit ini mengeluarkan pelbagai warna antaranya merah, kuning dan hijau. Justru itu tidak hairan sekiranya anda pertama kali melihat tumbuhan ini, sudah pasti jatuh cinta macam saya. Cantiknya. Izzati Rizal melaporkan.
Pesta cahaya yang menerangi kawasan Desa Park City, Ibu Negara menarik perhatian orang ramai untuk meluangkan masa bersama keluarga dengan koordinasi serta pancaran cahaya indah yang mampu mempesonakan sesiapa pun yang melihatnya. Pesta yang bertemakan Nordic Light menerangi kawasan perumahan moden ini sejak awal Disember lalu sehingga 5 Februari depan. Apa yang menarik ialah 7 reka bentuk lampu di setiap perjalanan bagi menghargai seni dalam alam sekitar. Bagi pengunjung, pesta yang diadakan ini amat mengujakan. Suka tengok dia punya view tu, saya suka lebih ambil gambar pemandangan dari arah sana sebab nak ambil view bangunan sebelah sini. Jadi view dia kerana cahaya lampu-lampu di sebelah sana itu yang membuatkan tempat tu lebih menarik. Festival lampu macam ni dibuat diadakan lagi lah supaya akan menarik banyak pelancong lah. The lights at night is really beautiful. I think this place is the nicest because when it's at night, when you walk, it's like really dark. Then when you come in, it's so shocking because it feels like it's daytime. Macam ni lah, especially yang Nordic Light tu kan, tarikan yang memang setahun sekali tu kan. Instead of setahun sekali, maybe boleh buat sebulan sekali ke supaya ramai orang boleh datang dan tahu tempat ni. Tidak terkecuali aktiviti serta dekorasi untuk kanak-kanak. Artifak ini dikenali sebagai patung Avalokitesvara. Patung ini berukuran dengan ketinggian 93 cm, lebarnya 51 cm dan ianya seberat 63 kg. Patung Avalokitesvara ini ditemui di sebuah lombong biji timah milik Anglo-Oriental Bido, Perak pada tahun 1936. Ia diperbuat daripada gangsa dan mempunyai 8 tangan, namun satu daripadanya telah patah. Mengikut pentarihan, patung ini dianggarkan wujud antara kurun ke-7 hingga ke-12 Masihi pada zaman peradaban Hindu-Buddha. Artifak ini turut diwatakan sebagai objek warisan ketara kebangsaan pada tahun 2009 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Sekitar 10,000 orang mengunjungi festival buku terapung terbesar di dunia yang sedang berlangsung di Pelabuhan Said, Mesir sejak Khamis lalu. Ada di antara mereka datang dari ibu kota Kahirah, 160 km jauh. Festival berlangsung di dalam kapal Logos Hope yang memuatkan ribuan buah buku. Buku-buku yang ditawarkan pula membabitkan hampir semua jenis topik. The Logos Hope started in 2009. She was launched after the renovation and everything, and the purpose behind the Logos Hope is to share knowledge, help and hope in ports and countries that we come into. And so she's been going basically sailing around different parts of the world since 2009. Ini kali kedua kapal Logos Hope berlabuh di Mesir, dengan kali pertama ialah pada tahun 2010. Kapal sebelum ini berlabuh di Lebanon dan akan ke Jordan untuk destinasi seterusnya. Terdapat lebih 300 orang sukarelawan dari 60 negara bekerja di kapal berkenaan. Di Malaysia, kapal Logos Hope pernah berlabuh di Kuching dan Georgetown pada tahun 2015. Banyak perubahan disaksikan pada tahun kedua festival anime dianjurkan di Algeria. Buat kali pertama, ramai yang datang dengan berpakaian seiras watak kegemaran mereka. Dan buat pertama kali juga, kebanyakan promosi dilakukan melalui media sosial. Beberapa peminat turut membuat persembahan di atas pentas khas. Menurut penganjur, anime mempunyai ramai peminat di Algeria. Kebanyakan mereka membesar dengan watak seperti Voltron, Naruto dan Samurai X pada tahun 1980-an hingga awal 2000. Menurut seorang lagi pengunjung, penduduk Nigeria berminat dengan anime kerana sifat mereka yang mahu mencuba sesuatu yang baru. Filem kedua Avatar The Way of Water, kekal sebagai filem box office dengan kutipan terkini menghampiri $2 bilion. Sequel arahan James Cameron itu yang ditayangkan sejak 16 Disember tahun lalu sudah pun mengatasi Top Gun Maverick. Sekaligus muncul filem ketujuh dengan kutipan tertinggi di dunia. She's so close.
Filem kedua Avatar ini telah memperoleh kutipan $1.7 bilion atau bersamaan 7.4 bilion ringgit secara global dan dijangka akan melepasi $2 bilion dalam masa terdekat. Bagi kutipan pecah panggung sepanjang zaman, Avatar The Way of Water telah mengatasi The Lion King dan Jurassic World. Ini bermakna sehingga kini James Cameron mempunyai 3 filem arahannya dalam senarai 10 teratas selepas filem pertama Avatar dan Titanic. James Cameron pernah menyatakan bahawa sequel Avatar ketiga akan ditayangkan tahun depan, manakala skrip filem Avatar keempat dan kelima dalam proses penulisan sebelum penggambaran. I need you with me. Sukan jam 8.30 malam ini, tumpuan seluruh peminat Harimau Malaya pasti terarah ke Stadium Thammasat Pathum Thani, lokasi berlangsungnya pertembungan separuh akhir kedua Piala AFF Malaysia menentang Thailand. Lupakan 5 rekod pertemuan yang memihak Harimau Malaya, juga kemenangan 1-0 di Bukit Jalil pada pertemuan pertama. Situasi perlawanan malam ini amat berbeza, apatah lagi keyakinan Thailand untuk bangkit di hadapan penyokong sendiri. Latihan terakhir Harimau Malaya berlangsung tenang, namun hakikatnya setiap pemain menyedari halangan getir menanti untuk mengekang kebangkitan Thailand. Ketua Jurulatih Kim Panggon juga pastinya ada percaturan sendiri dan beliau sememangnya memiliki misi pribadi untuk membawa Harimau Malaya ke perlawanan akhir. When I become Malaysia national team head coach, so this is one of the target. To get champion to give Malaysia public, this is one of the important target for me. So if we go to final, it should be a great honor for me to go to final to give proud to the Malaysia public. Mengulas RC malam ini, beliau mengharapkan fokus 100% pemain dan lupakan kelebihan 1-0 hasil kemenangan di arena sendiri. Apapun, Panggon melihat barisan pemain Harimau Malaya telah bersedia fizikal dan mental bagi mengekang kebangkitan tuan rumah. Bagi pemain tengah, Stuart Wilkin yang telah menjaringkan 3 gol setakat ini, dia menjanjikan aksi terbaik andai dipilih Panggon membarisi kesebelasan utama. The result at home definitely helped. Managing to keep the clean sheet is very important for us and was one of our goals for the home leg. So coming into this game, we know it's not going to be easy playing away in Thailand against a good Thai team. But of course, we're going to be looking to get a goal. That forces them to have to score 3 to beat us. So yeah, it's going to be definitely a challenge, but something that we're looking to do. Stadium Thammasat yang menjadi pentas saingan mampu menampung 25,000 penonton. Stadium yang menjadi gelanggang kelab Bangkok United ini menggantikan Stadium Kebangsaan Raja Manggala yang ditutup untuk penganjuran 2 konsert siri Jelajah Dunia. Pemenang pertembungan Harimau Malaya Thailand malam ini bakal berdepan Vietnam yang mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan Indonesia. Vietnam menang 2-0 pada aksi yang berlangsung di Stadium National Maidin, Hanoi. Tanpa jaringan pada perlawanan pertama di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta Jumaat lalu, giliran Vietnam beraksi di hadapan penyokong sendiri. Skuad bimbingan Pak Hang Seo tidak menunggu lama apabila Nguyen Tien Lee bijak menyempurnakan hantaran jauh untuk gol pertama pada minit ketiga. Perlawanan nyata menampilkan aksi keras kedua-dua pasukan memaksa pengadil dari Jepun Araki Yusuke beberapa kali menghentikan perlawanan. Antara insiden yang berlaku, bantahan Indonesia untuk mendapatkan sepakan penalti tidak dilayan oleh pengadil. Sebaliknya, hanya kad kuning dilayangkan kepada Boy Tin Dong. Hanya 2 minit selepas rehat, Vietnam mengukuhkan kedudukan sekali lagi menerusi Tien Lin. Kali ini hasil tandukan menarik susulan sepakan sudut. Indonesia yang turut dikendalikan jurulatih dari Korea Shin Tae-yong terus buntu menebusi gawang yang dikawal Dang Van Lam.
Tamat perlawanan, Vietnam layak ke perlawanan akhir dengan kemenangan agregat 2-0. RC final dijadual berlangsung pada 13 dan 16 Januari ini. Kejuaraan Dunia Mobile Legend Bang Bang ML BBM4 selepas tewas 0-3 di tangan pasukan tuan rumah RRQ Hoshi pada aksi di upper bracket, wakil negara pasukan Todak terpaksa mengharungi cabaran lebih berliku di lower bracket malam ini untuk memburu tempat ke grand final. Berdepan RRQ Hoshi, Muhammad Daniel Fuad yang beraksi pada game pertama tewas kepada Shevchenko David Tendin. Tewas selepas 14 minit bertarung, percaturan Todak meletakkan Muhammad Alif Akmal Kamaruzaman pada game kedua juga tidak menjadi. Muhammad Alif yang menggunakan hero Link kalah kepada Albert Nilsson Iskandar yang tampil dengan hero Hayabusa. Hasrat Todak untuk mengheret permainan ke pusingan keempat juga tidak menjadi selepas aksi cemerlang Skylar bersama hero Beatrice. Todak akur dengan kekalahan 0-3 dan jatuh ke lower bracket. Untuk cabaran di lower bracket, which is kita hanya ada satu nyawa untuk kita bermain sehingga ke grand final. So kita kena gunakan nyawa tersebut sebaik mungkin lah. And lastly, daripada tim Todak sendiri, kita orang minta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia kerana menghampakan semalam. And insyaAllah kita orang akan comeback stronger lah untuk game yang akan datang. Todak akan memulakan aksinya di pusingan kedua lower bracket jam 8 malam ini menentang pasukan dari Amerika Syarikat, The Valley. Mengakhiri buletin didik, kemeriahan sekitar Karnival Dunkirk antara acara tahunan terbesar di Perancis yang dihadiri ribuan penduduk dan pelancong. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat, kita jumpa lagi.